بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa afdalus salati wa atammut taslim ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilman wa fahman ya dzal jalali wal ikram. Amma ba'd. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersyukur pada Allah, berterima kasih di atas segala nikmat yang Allah kurniakan kepada kita semua. Dialah Tuhan yang maha memberikan dan dia juga Tuhan yang maha mengambil segala sesuatu yang diberikan. Maka tiap-tiap orang yang bersyukur insya-Allah akan ditambahkan, dan mereka-mereka yang lupa daripada bersyukur, kemungkinan mereka ini akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firman-Nya, wala in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kamu syukur, aku akan tambah insya-Allah, dan jika sebaliknya kamu akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan rahmati Allah, bersambung pengajian kitab Muniyatul Musalli, iaitu kitab yang memberikan pengajian kepada kita tentang sembahyang. Walaupun kita sentiasa bersolat, bersembahyang, namun kita nak sembahyang kita benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yang antara lain tandanya ialah apabila kita tercegah daripada melakukan kemungkaran, seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya sembahyang itu akan mencegah seorang yang sembahyang itu daripada fahsya'i wal munkar. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sembahyang itu dapat mencegah daripada maksiat dan juga kemungkaran. Insya-Allah. Sampai insya-Allah. Tanda si yang ke 15 ini dibaca pada duduk antara dua sujud. Tuh. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi qira'ati kitabihi fid daraini. Berkata pengarang kitab, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatinya dan menambahkan ilmu, pengetahuan pada kita dengan membaca kitabnya. 15 ke 14? Sini dia tulis 14 bulan 11. Berapa bulan lepas kita tak ada kan? Okey. 14. Membaca kunut pada rakaat kedua pada sembahyang subuh. Pada kita masih lagi bersama dengan sunat-sunat dalam sembahyang, sunat ab'ad dan juga sunat hay'ah. Sunat ab'ad kita dah belajar, dan sekarang ni dia sebut pada kita sunat hay'ah, yang mana digabungkan juga sini pada nombor 14 ni kunut. Kunut ni sunat ab'ad asalnya, tapi ada di dalamnya bacaan-bacaan yang menjadi sunat hay'ah. Nombor 14, membaca kunut pada rakaat yang kedua pada sembahyang subuh. Sunat. Kalau orang tu tak baca, sah sembahyang dia. Dia sengaja tak baca, sah sembahyang dia. Sengaja dia tak mau baca, sah sembahyang dia. Tidak ada masalah. Kita sembahyang dengan tok imam yang tidak baca kunut, kita ikut imam tu, sah sembahyang kita, sebab kunut tu sunat. Membaca kunut pada rakaat yang kedua pada sembahyang subuh, rakaat kedua selepas daripada rokok. Rokok dulu baru baca kunut. Pada witir separuh kedua daripada bulan Ramadan, pada sembahyang witir, iaitu sembahyang yang terakhir. Witir ni kita boleh buat 3 rakaat, maka rakaat yang terakhir sekali kita kena baca kunut. Kita baca kunut.
iaitu pada separuh yang kedua bulan Ramadan, maknanya masuk malam ke-15, maka kita baca kunut. Pada tiap-tiap sembahyang jika kedatangan bala atau cubaan, bila-bila masa saja, sembahyang Jumaat, sembahyang Zuhur, sembahyang Asar, sembahyang Maghrib, dengan syarat ada sesuatu yang menimpa, maknanya kita nak menolak bala ataupun ujian yang besar, seperti berlakunya peperangan ke, berlakunya gempa bumi ke dan sebagainya. Kita nak supaya Allah menolak bala tersebut daripada kena tempat kita, kita disunatkan untuk membaca kunut. Disunatkan untuk baca kunut. Cuma kunut dia lain sikit. Dia kunut dia doa-doa yang berbentuk menolak bala, dan insya-Allah akan dihidangkan kepada kita oleh pengarang kita ni. Baca kunut tu macam mana? Allahumma hdini fi man hadait, Allahumma hdini fi man hadait. Kalau kita jadi imam, Allahumma hdina fi man hadait. Ni dengan na tu beza dia, aku dan kami. Ni tu makna aku, na tu makna kami. Jadi kalau kita doa ke, kita jadi imam ke, kita minta na lah. Sebab tu nak kena ada sedikit pengajian bahasa Arab lah. Orang yang nak menjadi imam, yang nak berdoa, untuk sesuaikan doa kita, bacaan kita, supaya bila kita baca untuk orang ramai, dia berbentuk ramai. Bila kita baca untuk seorang, dia berbentuk seorang. Allahumma hdini fi man hadait, wa afini fi man afait, wa tawallani fi man tawallait, wa barik li fi ma a'tait, wa qini syarra ma qadait, fa innaka taqdi wa la yuqda alaik, wa innahu la yazillu man walait, ولا يعز من عادت, تباركت ربنا وتعالت, فلك الحمد على ما قضيت, أستغفرك وأتوب إليك, وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. Dia kadang-kadang orang baca wasallim, dia akan tengok wasallallahu, wasalla kena baca wasallam, wasalli kena baca wasallim. Ya Allah, tunjukkanlah daku jalan orang yang engkau telah berikan petunjuk. Ni kita minta tiap-tiap hari sembahyang subuh ni. Sebab tu sembahyang subuh ni penting. Sebahagian daripada masyarakat kadang-kadang dia tak ada nak sembahyang. Budak-budak sekolah, lah ni subuh masuk pukul 6, 9 minit, 6, 10 minit pagi. Nak pergi sekolah 6.20 nak naik bas lah. Tak ada nak sembahyang. Jadi nak kena buat jugalah macam mana. Nak kena sembahyang jugalah. Sebab tu di Kelantan, sekolah di bawah kerajaan negeri dilanjutkan waktu sekolah tu pukul 8 baru masuk untuk learning. Kerana waktu subuh lewat, maka dilewatkan masuk sekolah sebab untuk beri peluang. Bukan sahaja anak murid, cikgu pun nak sembahyang juga. Kadang-kadang kalau duduk rumah tu 10-20 km daripada sekolah, mana kena keluar rumah lebih kurang 40 minit sebelum tu, kadang-kadang tak dan nak sembahyang subuh. Nak sembahyang subuh tak dan. Itu satu benda yang beratlah untuk berlaku dalam masyarakat Islam kita. Sepatutnya di-adjust supaya dapat melaksanakan solat subuh dengan baik. Ya Allah, tunjukkanlah aku jalan orang yang engkau telah berikan petunjuk. Apa dia? Iaitu para nabi, para rasul, para alim ulama, para wali-wali Allah, para syuhada, para salihin. Tunjuk pada kita jalan, tunjuklah suruh Allah tunjuk. Sebab kita tiap-tiap hari akan berdepan dengan syaitan. Syaitan ni dia punya tugas dia menyesatkan. Tukar sesat. Orang tunjuk jalan, aku ni al-ustaz, dia pergi ubah papan tanda, aku ni al-ustaz. Kita jenuh kita. Kalau kita tidak ada orang yang beri petunjuk, sesat tiap-tiap hari, waktu kita pagi-pagi minta petunjuklah. Afiatkanlah daku, sembuhkan, sihatkanlah daku sebagaimana orang yang engkau sihatkan. Afiatkan, tiap-tiap hari kita minta kepada Allah. Kurniakanlah tanggungjawab kepadaku sebagaimana orang yang engkau kurniakan tanggungjawab. Tawallani, iaitu berilah padaku tanggungjawab yang layak bagiku sebagaimana engkau berikan pada lain. Maknanya kita nak menjadi orang yang patuh pada arahan Allah Subhanahu Wa Taala dan melaksanakan amanah yang Allah pikulkan pada kita sebaik mungkin. Berkatilah daku pada apa jua yang engkau kurniakan, iaitu kurniaan Allah, kesihatan,
harta benda, kita minta Allah berkat. Berkat ni makna apa? Makna ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Kita dah bertambah gaji, tambah rajin main sembahyang. Kita tambah sihat, tambah kuat kita mengaji. Itu panggil berkat. Kalau tambah gaji, makin malas sembahyang, tak berkat. Makin kaya berniaga, makin jauh dengan masjid, jauh dengan surau. Dulu pakaian tutup aurat, lah ni buka dah. Itu orang panggil tak berkat. Tak berkat. Walaupun masyarakat kita dia tak pandang situ. Dia pandang orang ni beruntung ni sebab apa? Orang tu berniaga baru setahun boleh beli kereta baru dah. Berniaga baru setahun boleh buat rumah baru dah. Naik dia punya berniaga dia tu. Untung dia ni, Tuhan bagi rezeki kat dia. Rezeki apa dia? Kalau dia tak main semayang, itu bukan rezeki tu. Itu azab Allah. Supaya mempercepatkan dia untuk masuk neraka. Dulu lambat juga. Sebab apa? Sebab dia semayang, dia main surah, dia main masjid. Lah ni dia tak semayang, dia tak main surah, tak main masjid, duk kalut dengan berniaga dia. Itu benda bahaya. Kita perlu lihat perubahan pada diri kita. Adakah perubahan itu ke arah ketaatan pada Allah ataupun sebaliknya? Itulah yang perlu nilai. Berkatilah daku pada apa jua yang engkau kurniakan. Peliharalah daku dari segala kejahatan yang engkau ciptakan. Jahat ni Allah buat. Jahat ni, benda jahat ni. Orang main curi, orang main merompak, sakit, main binatang-binatang bisa, malangan jalan raya, macam-macam. Semua Allah buat. Dan kalau gitu Allah jahat? Tak jahat. Allah ni tak jahat. Jahat buruk. Zalimnya, adilnya seseorang itu kerana dia itu diperintahkan. Dia tu kalau dia ikut perintah maka jadi baik. Kalau dia tak ikut perintah jadi jahat. Dan Allah bukan jenis yang diperintahkan, dialah yang memerintahkan. Mana ada orang nak perintah Allah? Kita lah yang diperintahkan oleh Allah. Jadi Allah dia tidak ada menerima apa-apa arahan daripada mana-mana pihak. Maka semua yang dia buat tak boleh dinilai dengan baik buruk. Tak boleh dinilai dengan baik buruk. Cuma dari sudut pandangan kita, kita bersyukur dengan kebaikan dan kita minta jauh dengan keburukan. Tapi dari sisi Allah, tidak ada satu pun yang dia buat kecuali semuanya untuk kebaikan manusia, untuk hikmah kepada manusia. Walaupun benda tu kita lihat sebagai benda yang jahat, benda yang tak elok pada diri kita. Namun, kalau diukur dengan kehidupan syurga, ianya lebih baik berbanding dengan kehidupan syurga. Contohnya orang tu di dunia dia miskin, dia cacat, macam-macam orang hina dia, macam-macam orang cela dia. Dia tak dapat hidup mewah, tak dapat makan makanan sedap, tak dapat pakai pakaian elok, tak dapat duduk rumah elok. Daripada kecil lagi terhina sampai ke mati. Walaupun kita kata kesian kat dia, tak apa salah dia. Tapi kalau nak banding dengan syurga yang sedang menanti dia, itu tak ada apa pun. Dan orang yang dapat kemewahan di dunia, macam-macam dia dapat. Tapi nak banding dengan neraka, padanlah. Dunia yang dia dapat tu tak berbaloi, dapat dunia lah kali masuk neraka. Baiklah dia ni apa panggil di dunia dulu dia tidak mendapat nikmat-nikmat itu, asalkan di dalam syurga dia mendapat nikmat yang penuh. Itu benda-benda yang kadang-kadang kita tidak ukur masyarakat dengan kehidupan akhirat, kita hanya ukur dunia. Peliharalah daku dari segala kejahatan yang engkau ciptakan. Kita kena banyak doa. Dan dalam doa-doa yang kita doa setiap hari ni, kita ni kadang-kadang orang Melayu, kita kurang berdoa, kurang minta kepada Allah. Jarang minta. Nak tidur tak minta, bangun tidur tak minta, nak turun rumah tak minta, nak pakai baju tak minta, nak makan nasi tak minta, tak doa. Sedangkan mintalah pada Allah. Dialah yang memberi kebaikan dan dialah yang menolak segala keburukan daripada kita. Sesungguhnya engkau yang melaksanakan, tiada siapa yang dapat melaksanakan terhadap engkau. Sesungguhnya engkau lah yang melaksanakan. Fa innaka taqdi, Allah lah yang menetapkan segala sesuatu. Allah yang menetapkan sesuatu. Kita ni berusaha. Usaha kita tidak memaksa Allah untuk buat sesuatu. Usaha kita hanya kita memenuhi perintah Allah supaya berusaha. Tapi yang menetapkan, yang menjadikan Allah jua. Dan Allah mampu buat untuk kita tanpa ada usaha kita. Dan Allah juga tidak wajib bagi dia untuk buat kepada kita walaupun kita dah usaha gigih. Itulah akidah kita.
Tapi kita nak usaha ke tak usaha, kita wajib usaha. Kita wajib usaha. Akidah kita begitu. Baru kita tak rasa putus asa. Tanam pisang, tak buah, makan ke lembu, makan ke babi, tak apa. Tak. Sebab apa? Kita usaha tanam. Hak Allah lah yang nak bagi buah. Tak. Jadi kita usaha lagi tanam lagi. Usaha lagi tanam lagi. Kita buatlah pagar. Kita lindungilah dengan apa-apa. Kita harap pada Allah supaya Allah berikan hasil. Jadi itulah kerja kita sebagai orang mukmin, usaha. Namun yang memberikan hasil Allah. Dan tak boleh kata bila kita dapat hasil yang lumayan, kita tak boleh kata inilah hasil usahaku. Tak. Inilah pemberian Allah. Usahaku tak ada apa pun. Kalau Allah tak bagi, tak ada apa. Usahaku bukannya ada bekah apa-apa. Tapi setengah orang dia perbesarkan usaha dia. Inilah titik peluh aku. Inilah kegigihan aku selama ni, berjaya hari ni. Dia tak sebut buat Allah. Dia kadang-kadang itu silap sebab dia tak mengaji. Dia patutnya inilah kurniaan Allah padaku. Walaupun usaha aku amat sedikit dan usaha aku ni taklah mewajibkan Allah memberikan aku benda-benda ni, tapi Allah kurnia padaku. Alhamdulillah. Sesungguhnya tiada siapa yang dapat menghina orang yang engkau jadikannya sebagai kawan. Wa innahu la yazillu man walait. Iaitu tidak ada siapa yang dapat menghina orang yang engkau jadikan dia wali. Maknanya kalau orang tu menjadikan dia wali, dia ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Wali ni maknanya pembantu dia, penolong dia Allah, maka orang tu tidak akan hina. Tidak akan hina. Walaupun dia dihina, dia tak akan hina. Disebutkan dalam Al-Quran sendiri menyatakan kepada kita, janganlah kamu rasa lemah, rasa rendah. In antumul a'lau in kuntum mu'minin. Sesungguhnya kamu tu hebat, kamu tu agung, kamu tu tinggi jikalau kamu benar-benar beriman. Sebab tu orang yang beriman, dia tak ada gundah gulana. Dia kalau kita duk mengaji bab motivasi, nak meningkatkan jati diri dah apa, nak meningkatkan orang ni supaya dia punya penampilan dia okey, dia boleh bersembang dengan orang, dia boleh menguasai orang. Itu semua lengkap kalau seorang itu beriman pada Allah. Tak ada masalah. Orang beriman, dia tak gentar. Mainlah siapa orang. Dia rasa yalah Allah lebih hebat dan Allah lah yang mengatur segala sesuatu. Maka sebab itulah iman itu paling utama daripada teori-teori lain. Nak kena macam ni lah, nak kena pakai macam ni lah, nak kena duduk macam ni lah, nak kena berdiri macam ni lah, supaya yakin diri. Padahal keyakinan itu ada pada iman. Kadang-kadang kita tersilap. Kita lebih kepada teori-teori barat, meninggalkan apa yang telah dibekalkan oleh Allah pada kita semua untuk menjadi hebat. Sesungguhnya tiada siapa yang dapat menghina orang yang engkau jadikannya sebagai kawan, dan tiada siapa yang dapat memuliakan orang yang engkau musuhi. Orang yang Allah musuh dia, Allah lawan dia, orang tu tak hebat. Orang tu tidak akan jadi mulia. Maknanya apa? Makna ada dua. Satu, kita sendiri tak boleh muliakan orang yang jadi musuh Allah. Yang kedua, orang yang jadi musuh Allah tu walaupun dia mulia di sisi manusia, tapi dia hina di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah kemuliaan seseorang terletak kepada ketaatan dia pada Allah. Taatan dia pada Allah SWT. Dan tidak ada kemuliaan seorang kalau dia tak taat pada Allah. Walaupun dari sudut harta, dari sudut rupa paras, dari sudut ilmu, dari sudut cakap, dari sudut dia ni manis muka, itu semua tidak dikira. Yang utama ialah dia ni beriman, patuh kepada Allah SWT, taat pada Allah, barulah dia jadi mulia. Kalau tidak ada yang tu, tak mulia. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di sisi daripada kalangan kamu di sisi Allah ialah orang paling takwa. Tapi benda ni kita sebut selalu,
Tapi dia syaitan. Syaitan ni tugas dia menyesat jalan. Dia sesat. Kita lalu, kita pandang orang, kereta besar, baru mulia. Rumah besar, mulia. Pakaian mahal, mulia. Sembang cakap orang putih, orang cakap Jepun, cakap Cina, mulia. Kacak Melayu, tak mulia. Tak? Mari dengan rupa parah yang cantik, mulia. Mari hak uduh tu, hak bertungkat, ni siapa dia tak tahu ni. Kita jadi lagi tu, syaitan tu dia duk rosak kita. Jadi nilaian kita tu ke arah tu. Patutnya nilaian kita ke arah ketakwaan pada Allah, barulah betul. Sebab apa? Sebab takwa tu lebih mahal daripada harta, lebih mahal daripada rupa paras, lebih mahal daripada segala yang dimiliki oleh manusia di dunia. Berapa ramai orang kaya jahat, berapa ramai orang yang cantik jahat, berapa ramai orang yang cerdik menipu orang. Sebab apa? Sebab tak ada takwa. Tapi sebaliknya, orang yang miskin bila dia takwa, dia tak ambil hak orang walaupun dia tak boleh nak makan. Orang yang bodoh tapi dia bertakwa, dia tak tipu orang. Dia tidak menyebabkan menggunakan kebodohan dia tu untuk buat sesuatu yang di luar batasan, kerana dia bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ni kita hilang hari ni. Kita hilang hari ni. Sebab tu orang kita tak tahulah. Cuba tengok orang sanggup merompak, mencuri kerana nak duit, nak kaya. Dah nak duit, nak kaya, nak buat apa? Nak makan. Dah nak makan banyak mana? Nak beli kereta, beli rumah. Dah kalau nak beli kereta, nak beli rumah, nak hidup apa lama? Tak tahu 4 hari kot. Dah 4 hari takkan nak sanggup nak mencuri kot. Nak tahan lah kalau lapar pun. Tahan lah kalau miskin pun. Nak hidup orang lama mana sangat. Kecuali hidup ni 1000 tahun lagi. Ke depan tu panjang lagi. Itu boleh lah. Ini hidup pun sak je. Tapi orang tak fikir yang tu. Dia fikir kalau dapat, itulah yang dia inginkan. Maha berkatlah engkau serta maha tinggi. Pujian itu bagimu pada apa jua yang engkau ciptakan. Aku mohon keampunan kepadamu serta bertaubat terhadapmu. Semoga Allah kurniakan rahmat dan kesejahteraan kepada junjungan kami Nabi Muhammad, ahli keluarganya dan sekalian sahabatnya. Jika menjadi imam, hendaklah dibaca dengan lafaz jamak seperti dibacanya Allahumma hdina hingga akhir kunut. Sini ada berapa benda ni, saya terang sikit. Pertama, sunat ni sini berdiri untuk baca kunut. Berdiri. Sunat. Apa panggil hukum dia, kena berdiri. Yang kedua, dia kena baca kunut. Baca kunut ni di antara lain kena ada pujian bagi Allah. Allahumma, kita puji Allah sikit. Lepas tu doa. Lepas tu kena ada selawat kepada junjungan besar Nabi SAW. Selawat tu pun sunat abad juga. Maknanya kalau kita lupa baca selawat, kita boleh juga untuk ambil balik pahala selawat itu dengan sujud sahwi. Maka kita kena buat bagi lengkap. Doa tu nak baca panjang lengkap macam tadi pun okey. Tapi kalau kita nak baca pendek pun okey. Kerana mungkin kadang-kadang kita terlupa ataupun kita sembahyang di belakang orang yang tak baca kunut. Orang tu dia jadi imam tak baca kunut. Kita pun nak baca panjang, nanti dia punya apa panggil rukun yang dia buat tu dah melebihi apa panggil 2 rukun yang besar, menyebabkan kita terbatal apa panggil tidak kita terbatal tidak kita terbatal jemaah kita. Maka kita baca sikit. Allahumma hdina fi man hadait wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Tahu apa sujud sekali yang dia. Itu di antara lain. Dan doa kunut ni Allah SWT nak ajar kita untuk sentiasa berdoa. Kita kena doa, banyak doa dalam kehidupan kita. Kita kena hidupkan hidup ini dengan doa. Bahkan hati kita kena sentiasa berdoa pada Allah SWT. Nombor 15, dibaca pada duduk antara 2 sujud. Sunat baca benda ni antara 2 sujud. Sujud 2 kali antara 2 sujud tu. Rabbighfirli warhamni wajburni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Tuhanku, ampunlah daku, kasihanilah daku, perbaikilah daku, kurniakanlah daku rezeki, tunjukkanlah daku, afiatkanlah daku, dan maafkanlah daku. Ni semua minta elok belakang. Tak? Minta elok belakang. Ini satu benda yang kita minta. Dah
takkan tak mau semayang tu. Dalam semayang ni, benda hak kita minta ni elok belakang. Benda baik belakang. Kita kalau boleh nak sembuh, suruh orang doa. Semayang tak semayang. Boleh kalau kita nak kaya, suruh orang pakai doa. Doa lah bagi murah rezeki, mak ni nak buat menega ni. Dah mu semayang tak semayang pun. Suruh mak doa. Lah, padahal dalam semayang tu doa penuh. Tak tinggal ni. Tadi pun ada minta rezeki, ni pun ada lagi minta rezeki. Supaya Allah berikan rezeki, kurniakan rezeki pada kita. Sebab dialah yang maha mengurnia. Tak ada orang lain. Orang lain ni tukang cari. Allah hak bagi. Hak cari ni, kalau tak ada hak bagi, dia nak cari apa? Kita ni tukang cari rezeki. Hak bagi Allah. Kalau Allah tak bagi, cari tak jumpa. Tak? Kalau tak ada orang cari, Allah bagi, boleh jadi jumpa juga. Tak? Sebab apa? Sebab dia lah yang bagi. Minta kat dia. Baca, Rabbighfirli warhamni wajburni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Tuhanku, ampunilah daku, kesihanilah daku. Kesihanilah daku, kesihan. Sebab apa? Janganlah beratkan aku dengan ujian-ujian yang berat. Perbaikilah daku, kurniakanlah daku rezeki, tunjukkanlah daku. Kerana kita ni sentiasa tersilap jalan. Banyak kadang-kadang tengok TV je, duk ikut TV. Kadang-kadang kita soal politik contohnya hari ni, fikir kok mana satu ni, kok ni ada, kok ni ada, kok ni ada, kok ni ada. Fikir yang utama sekali, niat kita berpolitik untuk menegakkan Islam kerana Allah. Buat. Kalau kerana pangkat tak betul, kerana nak piti tak betul, kerana nak apa panggil jawatan tak betul, kerana suka-suka gaduh dengan mereka tu tak betul. Kerana Allah. Aku ni memberi sokongan kepada pemimpin ni untuk dia laksanakan Islam. Boleh, okey. Bagilah apa. Lingkit siang tak apa. Tapi kita yakin dia akan buat Islam. Okey. Ini hak nu hak ni. Dah apa dia niatmu? Dah hak nu dia bagi piti. Hak ni anak aku mula kerja. Hak ni nanti tua-tua depa bagi pencing. Hak ni pula depa duk puji aku tiap-tiap hari. Tu aku syok mereka. Tu semua tak betul. Kena buat kerana Allah SWT. Buat, pilih. Dan kalau tidak jumpa jalan dia, istikharah. Semayang 2 rakaat. Maksudnya biar sampai tahu tu. Ni ya Allah, aku ni lagu mana ni? Nak semayang 2 rakaat. Tak boleh lagi, semayang lagi. Tak boleh lagi, semayang lagi. InsyaAllah, Allah bagi petunjuk. Yang mana, yang baik. Sebab kita duduk di akhir zaman, fitnah. Akan lahir banyak golongan-golongan. Terutama sekali ajaran-ajaran sesat. Itu baru politik. Buat ajaran sesat, belambak. Macam-macam. Ni hak main mengajak tempat kita ni, baru seorang 2 ustaz. Tak lepas ni, hak ajaran sesat tu pun minta banyak mengajak lah. Dia bukan minta piti, dia bagi piti pula kita. Siapa main mengaji, RM10 seorang. Penuh pakat main tak. Dia ajak anu. Macam mana kita ni? Lagi pening kita. Sebab apa? Sebab hak sesat tu, piti banyak. Sebab apa piti banyak? Syaitan turun dia pun. Tu benda-benda yang kita perlu berdepan. Sehingga satu tahap, kita walaupun tinggal seorang kita tetap dengan Islam hak Nabi Muhammad bawa. Kita tidak terpengaruh mana-mana. Dan paling besar sekali, kita akan berdepan dengan Dajjal kalau hidup lama. Dajjal, dia bawa surga neraka duduk tangan dia. Bukan sakat piti 50, surga terus. Waktu tu barulah orang-orang yang tidak ada ilmu, iman mereka tak kuat, mungkin mereka akan makan pujukan Dajjal. Akhirnya menyebabkan dia sengsara. Ini benda-benda yang Allah Nabi pesan pada kita, insya-Allah kita selamat. Nombor 16, membaca doa selepas tasyahud dan selawat dalam tasyahud akhir. Tasyahud akhir wajib baca. Bukan sunat, tapi doa dalam tu. Dia lepas tasyahud tu doa. Ada doa. Boleh sambung lagi doa tu. Doa ni panjang tak apa. Doa kita doa, mungkin kita ada satu musibah dan sebagainya, kita nak doa dalam semayang kita, nak sambung sikit untuk doa khusus untuk kita, tidak mengapa. Membaca doa selepas tasyahud, lepas baca tasyahud, dan selawat dalam tasyahud akhir. Selawat pun wajib, tasyahud pun wajib waktu duduk tahiyat akhir tu. Lepas tu doa ni sunat. Allahumma firli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni
antal muqaddimu wa antal muakhiru, la ilaha illa anta, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masiihid dajjal, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika. Tu mainan dajjal. Ya Allah, ampunlah daku. Banyak salah kita. Banyak. Tak? Banyak salah kita. Seorang ulama tasawuf menyebut, jikalau dia sesaat lupa pada Allah, dia kufur. Dan kita apa saat lupa? Dia satu saat kufur lah. Sebab bila lupa pada Allah, ingat benda lain. Bila ingat benda lain, makna mensyirikkan Tuhan. Ada dua Tuhan. Hak ni pun Tuhan, hak aku ingat ni pun Tuhan juga. Jadi kita berapa banyak lupa pada Allah. Jadi banyak keampunan kita kena minta. Ampun dosa kami ya Allah, ampun dosa kami ya Allah. Kita tak tahu. Kadang-kadang benda yang kita buat tu salah sebab kita tak mengaji. Kadang-kadang benda yang kita tahu dah salah, kita pergi buat juga sebab kita menganggap Allah ni Maha Pengampun. Jadi dah kita menganggap Allah Maha Pengampun, kita tak minta ampun pula. Oh, syok waktu buat nanti Allah ampun ni. Tapi lepas-lepas buat tak minta ampun pun. Ni kamu kena tipu ke syaitan. Ya Allah, ampunilah daku apa yang terdahulu dan apa yang terkini. Hak dulu, kini, selamanya. Lah, hak dulu banyak. Hak lah ni, hak akan datang. Kita minta ampun belaka. Yang telah aku lakukan, apa yang aku lakukan secara tersembunyi dan secara terang-terangan. Duduk seorang rumah, duduk seorang mana-mana, banyak buat dosa. Lah, terang-terangan. Lah ni orang buat dosa terang-terangan. Berlambak. Jahat. Orang buat dosa lah ni bukan hanya dia buat dosa kerana nak puaskan nafsu dia sendiri, bahkan dia buat dosa untuk menyakitkan hati orang yang bertakwa. Oh, jahat. Tak? Jahat. Dia ni nafsu dia. Macam orang zina, orang duduk apa panggil bodoh-doan pantai di mana apa semua. Buat dosa satu untuk nafsu dia. Kedua, dia nak mencabar orang-orang beriman. Nak cabar. Nak cabar Tok Lebat ni, nak cabar ni, apa ustaz ni. Kita pergi buat depan dia macam mana. Ni jahat. Tak? Nak cabar. Dah lah buat jahat, buat benda maksiat, nak cabar pula. Ini benda terang-terangan. Apa yang aku lakukan secara berlebihan dan apa yang engkau lebih mengetahui mengenainya daripada aku. Kadang-kadang dosa kita tak tahu kita buat dosa. Kita tak tahu. Kita nak bercakap dengan orang. Kita kadang-kadang tak tahu bahasa kita guna tu tergurih hati orang. Kita ni niat kita molek dah. Niat kita elok dah. Tak ada di hati kita niat nak gurih hati orang sikit pun. Tak ada sikit pun. Niat kita nak betul. Tapi dia faham pun lain. Atau panggil hak Allah tahu kita tak tahu. Dosa tak? Dosa. Salah. Tapi taklah seberat dosa yang kita tahu. Tapi tetap dosa lah. Tak kesalahan tu main daripada kita, menyebabkan orang tu apa panggil tawar hati dengan kita, mungkin tergurih hati dia, sedih dia dan sebagainya. Maka itu kesan daripada perbuatan kita. Muslimin muslimat rahmati Allah SWT. Engkaulah yang terdahulu dan engkaulah yang terakhir. Ini bab akidah. Tuhan dah yang paling awal, Tuhan dah yang paling akhir. Maknanya dalam kewujudan ni tak ada yang lebih awal daripada Allah, tak ada lebih akhir. Allah ada selama-lamanya. Tiada Tuhan melainkan engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu daripada azab kubur. Dalam kubur ada azab. Sakit cimani, buah pinggang, apa panggil darah tinggi, sakit kepala, sakit belakang, semua kita tak mau. Ada orang mau sakit? Tak ada. Semua orang tak mau sakit. Dan dalam kubur ada sakit. Ada azab kubur. Takkanlah di dunia kita beli ubat mahal-mahal nak sembuh, dalam kubur biar pergi kedah ni kena. Tak? Buat pergi kedah. Dalam kubur lebih hebat daripada darah tinggi, lebih hebat daripada kecil mani, lebih hebat daripada sakit jantung, lebih hebat daripada buah pinggang. Dalam kubur ni tempat malaikat Munkar dan Nakir mai tanya. Malaikat akan pukul tiap-tiap orang yang tidak dapat menjawab dengan baik soalan-soalannya. Akan mengazab. Azab itu sampai bila Ustaz? Sampai kiamat. Sampai kiamat. Sehingga orang-orang yang diazab dalam kubur ni kata, khidmat cepat-cepatlah. Senang masuk neraka. Lagi senang. Masuk neraka lagi senang lah. Masuk neraka lagi teruk. Sebab apa? Dia tak larat nak tangguh azab. Macam orang yang sakit lah ni lah. Mati-mati lah senang. Sebab apa? Dia duduk sakit ni. Mati senang lah mati. Mati lagi susah.
Tapi tak apalah, dia dah ada sakit teruk ni, matilah. Cubaan-cubaan semasa hidup dan mati. Juga cubaan dajjal, fitnah. Fitnah kita hidup, fitnah kita mati. Fitnah kita hidup banyak yang datang kepada kita menguji kita. Kita minta kepada Allah SWT menyelamatkan kita daripada fitnah waktu hidup. Banyak fitnah yang paling besar soal akidah. Kita kena mengaji betul-betul biar akidah kita ni kuat bergantungkan kita pada Allah semata-mata. Nak kena mengaji, dia tak boleh, dia tak main sendiri. Kena mengaji, kena ulang, kena peringat, kena mengaji, kena ulang, kena peringat. Sebab apa? Sebab waktu kita hidup ni ada cubaan-cubaan yang datang kepada kita menyebabkan kita tak mau bergantung pada Allah. Kita duk gantung hidup kita dengan manusia. Itu bahaya. Yang kedua, mati. Waktu nak mati, syaitan akan main ramai-ramai. Dia stop dulu orang lain. Mereka tu tak mati lagi. Macam ni tu. Ni nak mati ni. Sebab apa? Sebab last dia punya peluang terakhir dah sebelum mati. Dah mati habislah. Tak, peluang terakhir situ. Kita pun nak situlah husnul khatimah. Hak terbaiknya nak situ. Hak sebelum tu baik, alhamdulillah dah. Tapi hak terbaik situ. Kalau situ tak lulu, bahaya. Su'ul khatimah bahaya. Maka dia main kumpul ramai-ramai. Bila kumpul ramai-ramai ni, dia cuba untuk merosakkan akidah. Dia bukan nak rosak ke mana lain lah. Dia rosakkan akidah. Dia tawarkan dengan agama Kristian, agama Yahudi, bawa ni. Kalau orang tu tidak ada ilmu, tidak ada iman yang benar, nak menepis fitnah-fitnah itu, takut-takut bahaya. Menyebabkan dia meredai kekufuran sebelum dia nak dicabut nyawa dia oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kita doa selalu, Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman. Hidup kami ya Allah dengan iman. Waktu nak mati juga pun biar iman tu dah ada dengan kami juga. Dajjal dan juga cubaan Dajjal, pembohong Dajjal, makhluk Allah SWT. Allah datangkan dia untuk menguji orang di akhir zaman. Nak uji siapakah yang benar-benar beriman pada Allah, siapakah yang kufur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Wahai Tuhan yang membalikkan segala hati, tetapkanlah hatiku terhadap agamamu. Hati kita tiap-tiap hari duk gundah gulana. Sebab tu tiap-tiap hari kita kena doa supaya hati kita tetap kepada Allah, berada di atas landasan agama. Kita macam situ. Kesimpulannya, muslim-muslimat rahmati Allah SWT, hidup kita semua ni mengikut dua ni yang kita baca ni. Satu, qunut. Lepas tu dua, doa di antara dua sujud. Tiga, doa selepas daripada baca tasyahud. Tiga benda ni, dia cerita kita benda sama. Apa dia? Yang pertama sekali, kita kena, orang panggil, juruskan, kosatkan ataupun khususkan kehidupan ini pada Allah. Sama dengan hak kita duk mula-mula sekali baca ni. Waktu doa iftitah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. Hidup aku, mati aku kerana Allah. Sini pun dia nak kuatkan hak tu balik. Semuanya kerana Allah. Kita kena buat kerana Allah. Kita mandi, kita duduk, kita buat rumah, kita masak nasi, makan nasi, kita ada anak, kita hantar anak ke sekolah, kita ada kenderaan, kita naik kenderaan, kita cuci kenderaan, kita ada kebun, kita ada perniagaan, kita ada kawan, sembang kedai kopi, kita apa saja yang kita buat, kita kena cuba sedaya upaya buat kerana Allah. Jangan ada benda dalam kehidupan ni, hak ni kerana Allah, hak ni kerana nak seronok-seronok. Itu tak apa betul lagi. Tak apa betul lagi. Ni pasal apa ni dia buat lagu ni? Saja nak seronok-seronok. Dah pasal apa nak seronok-seronok? Dah kita pun duk taat pada Allah. Banyak dah. Ni nak seronok sikit, setengah jam. Nak lara sikit. Itu tak betul. Kalau berlaku juga benda tu, benda hak lara, benda hak seronok, semata-mata kerana nak seronok tu, berlaku tanpa reda kita. Berlaku kerana kelekaan kita. Janganlah sampai kita merancang untuk buat. Oh, bahaya. Tak? Merancang untuk buat konsert sambut apa awal tahun, apa lepas kenduri, lenguh angkat pinggan, lenguh duk layan orang, karaoke dulu. Panggil orang karaoke pula, apa nak bagi seronok.
dah habis kenduri dah. Kadang-kadang menyambut hari raya dengan lagu-lagu, kita pun tak tahu. Heran, bin ajaib. Kenapa manusia atur kegembiraan itu dengan maksiat. Padahal kegembiraan itu boleh dibuat dalam bentuk taat pada Allah. Betapa banyak kegembiraan yang kita lalui dalam bentuk kita taat pada Allah. Bangun ramai-ramai pakai selawat, gembira. Kita buat jamuan makan, gembira. Kita buat apa panggil majlis tautan kasih, ukhuwah dan sebagainya, kita jumpa bertemu mata, gembira. Tidaklah kita nak ambil benda-benda yang melarakan itu barulah kita nak gembira. Tak. Yang kedua, hidup ini dia bersambung dengan hidup akhirat. Pepatah menyatakan kita bukan mencari apa panggil dunia ni, kita duk cari dunia ni untuk hidup, untuk terus hidup. Kita bukan mencari dunia ni untuk terus hidup, tapi kita mencari di dunia ini untuk hidup seterusnya. Ada orang dia ambil dunia ni untuk terus hidup, untuk meneruskan dia hidup lah. Penyakit ke apa semua. Tak. Kita cari dunia ni untuk hidup seterusnya. Bila kita akan mati, lepas tu kita akan hidup kali kedua. Kita mati itu pun bukannya mati 100% dah, hanyalah khurujur ruh, maknanya keluar roh. Kita masih lagi hidup, maknanya bukannya lenyap daripada kewujudan ini. Ada lagi, cuma dalam bentuk yang lain. Kemudian dibangkitkan balik dalam bentuk yang seperti mana hari ini, untuk dihadapkan di mahkamah Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah perjalanan hidup kita. Kaya ke miskin ke, ustaz ke, orang biasa ke, berpangkat ke tak ada pangkat, itulah perjalanan dia. Hidup dunia ni sementara, dan kita ambil untuk kita jadikan bekalan untuk kehidupan seterusnya. Janganlah kita hanya ingin meneruskan kehidupan di dunia ini, melupakan kehidupan yang seterusnya. Jadi muslimin sebab kata Allah SWT, sekadar itulah perbincangan kita pada pagi ini. Semoga Allah SWT merahmati kita semua dalam majlis ilmu ini. Dan saya amat-amat bersyukur dan bergembira dengan kehadiran muslim-muslimat yang ramai memberi sokongan kepada majlis ilmu, kerana inilah jihad kita di bumi Malaysia. Di Palestin, di Syria, di negara-negara lain, mereka berjihad dengan perang. Bangun-bangun pagi, ganyah-ganyah mata, bom. Kira bom, kira tembak. Kira bom, kira tembak. Kita, alhamdulillah, kita dapat berjuang dalam majlis ilmu lagi. Allah SWT tak uji kita dengan tahap yang begitu hebat. Mungkin iman kita nipis, iman kita tak kuat, tidak sekuat mereka. Kita harap mereka tabah, dan kita pun perlu membantu mereka dengan menghidupkan majlis ilmu. Sebab dalam surah At-Taubah, Allah SWT meletakkan majlis ilmu itu seolah-olah beriringan dengan orang yang berperang fisabilillah. Duk perang tu dengan majlis ilmu. Maka dua-dua ni penting. Maka kita dah perang tak boleh. Kalau suruh pergi perang pun mungkin tak pergi. Kalau pergi pun tak erti perang. Mungkin tak kena tembak lagi, mati dah. Bawa bunyi bom, tak pernah bunyi. Tak? Jadi kita ni duduk sinilah. Inilah perjuangan kita. Letaklah set dalam minda, dalam fikiran kita, majlis ilmu, majlis ilmu, majlis ilmu. Inilah tempat kita lepak, jumpa kawan-kawan, tempat kita beramah mesra, tempat kita minum kopi, tempat kita untuk kita mencari bekalan akhirat. Jangan jadikan tempat lain. Sekadar itu pertemuan kita pada pagi ini. Semoga Allah berkati kita. Qulu qali hadza wa astaghfirullahal azim wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Ya Allah Tuhan kami, ampunkanlah dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami, datuk nenek kami pada kalangan mereka beriman padamu. Ya Allah, ampunkanlah dosa isteri kami, suami kami, anak-anak kami, cucu kami. Ya Allah, ampunkanlah dosa pemimpin kami, jadikanlah pemimpin yang baik. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon padamu. Ya Allah, berkatilah kehidupan kami. Ya Allah, sihatkanlah tubuh badan kami, sembuhkanlah penyakit kami, penyakit mereka sakit di kalangan kami, di kalangan ahli keluarga kami, jiran-jiran kami, sahabat anak kami. Ya Allah, ya Allah, panjangkanlah umur kami. Ya Allah, agar kami dapat menjadikan umur ini sebagai modal untuk kami taat padamu, untuk kami memperjuangkan agamamu. Ya Allah, ya Allah, ya Tuhan kami mohon padamu. Ya Allah, murahkanlah rezeki kami semua. Engkau lah yang
yang memberi rezeki. Kami hanya mencari rezeki, maka kurniakanlah kepada kami untuk kami dapatkan rezeki yang halal dan diberkati oleh-Mu ya Allah, untuk kami gunakan dalam kami mentaati-Mu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, bantulah umat Islam di seluruh dunia, di Palestin, di Syria terutamanya sekarang ini berada di musim sejuk yang mana umat Islam berdepan dengan sejuk yang amat sangat, tanpa rumah, tanpa pakaian, tanpa pemanas. Ya Allah ya Tuhan kami, bantulah mereka, kuatkanlah mereka ya Allah. Jadikanlah kami juga orang-orang yang berdoa untuk mereka dan membantu mereka jikalau kami diberi peluang ya Allah. Dan Engkau jualah yang dapat membantu seluruh umat Islam, dan tautkanlah kembali hati-hati umat Islam yang berpecah. Jadikanlah umat Islam umat yang satu, jadikanlah umat Islam umat yang kuat, jadikanlah umat Islam umat yang dapat menjadi contoh tauladan kepada seluruh agama-agama lain ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, berkatilah kami, berkatilah majlis ilmu kami ini ya Allah. Jadikanlah kami orang-orang istiqamah untuk terus-menerus berada dalam perjuangan majlis ilmu ini ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.